Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita terus-menerus merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kasih sayang keizinannya yang mengizinkan kita untuk terus menikmati kehidupan ini dan kita dapat melakukan menjalani kehidupan yang baik, dapat terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa jua yang diberikan kepada kita, tuan-tuan, apa jua kenikmatan yang diberikan kepada kita, maka sewajibnya sebagai seorang hamba kita menyambutnya dengan penuh syukur, dengan sama ada dengan menggunakan lidah kita, sama dengan hati kita, ataupun dengan perbuatan kita. Yang salah satu yang telah kita lakukan pada pagi ini ialah syukur kita kepada Allah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk kita bangun pada pagi ini, memulakan kehidupan pagi kita dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajipan kita dengan menunaikan solat fardu subuh berjemaah. Mudah-mudahan itu merupakan salah satu daripada bentuk kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, tuan-tuan, kita sambung perbincangan kita yang sebelum tu. Kita masih lagi bercakap tentang ciri-ciri fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sebut sebelum tu beberapa ciri fizikal Nabi. Kita akan sambung lagi beberapa lagi ciri-ciri fizikal Rasulullah yang disebut oleh dalam hadis yang diungkapkan oleh para sahabat, yang para sahabat Rasulullah melihat sendiri dengan melihat sendiri bagaimana bentuk rupa baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang last kali, tuan-tuan, kita cakap minggu lepas adalah bagaimana seorang sahabat menyebut wajah baginda itu lebih indah daripada bulan purnama. Sebab ada seorang sahabat, Jabir bin Samurah, yang membandingkan di antara wajah Rasulullah dengan bulan purnama. Satu ketika nya nangga bulan dan nangga wajah Nabi, besar selinya nangga bulan dan wajah Nabi. Ketika bulan sedang bersinar dan tidak ada awan, bulan purnama, dan lepasnya nangga bulannya, nangga wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diperhatikannya, maka aku mendapati wajah baginda lebih indah daripada bulan. Bukan kita nangga fizikal bulannya, bulan yang memang saya ada mata, saya ada telinga, tapi dari sudut sinaran cahaya yang memancar daripada bulan, ya, seri bulan, seri wajah Rasulullah itu lebih indah daripada bulan purnama. Sehingga tahapnya para sahabat Rasulullah mengungkapkan wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah suatu ketika, tuan-tuan, seorang lelaki tanya kepada sahabat Nabi, tanya kepada Bara' bin Azib. Hadis itu diungkapkan oleh Abi Ishaq. Abi Ishaq itu merupakan salah seorang tabi'in. Tabi'in merupakan orang yang lahir golongan yang selepas para sahabat Nabi. Tabi'in yang hidup sempat menemui para sahabat Nabi. Kalau kita sebut sahabat Nabi adalah orang yang beriman kepada Nabi dan sempat menemui Nabi, sempat bertemu dengan Rasulullah. Tapi tabi'in yang lahir selepas daripada kewafatan Rasulullah tidak sempat bertemu Rasulullah, tapi sempat bertemu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Ishaq mengungkapkan satu hadis, tuan-tuan,
pernah seorang lelaki bertanya kepada Al-Bara' bin Azib. Al-Bara' bin Azib itu sahabat Rasulullah, yang kita sebut minggu lepas bahawa Bara' bin Azib tu ketika Rasulullah di Madinah, ya, Bara' bin Azib tu masih kecil lagi, tapi sempat bertemu dengan Rasulullah dan hidup berbelas tahun, sampai belasan tahun umurnya, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki tersebut tanya kepada Al-Bara' bin Azib, akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misla saif. Dia tanya, adakah wajah baginda tu seumpama pedang? Yang dimaksudnya adalah seumpama pedang adalah wajah baginda tu adakah bersinar seperti kilauan pedang, ataupun maksudnya adalah panjang wajah baginda seperti pedang. Kan wajah kita tu ada bujur, ada bulat, ada memanjang. Maka jawab Al-Bara' bin Azib tu, la bal mislal qamar, ada bukan si, bahkan wajah baginda tu seumpama bulan. Sama je yang saya sebut sebelum tu adalah yang maksudkan bulan adalah cahaya bulan yang memancar seri wajah baginda sallallahu alaihi wasallam, indahnya seperti bulan, lebih baik daripada bulan yang sedang memancar, yang sedang bersinar. Kemudian tuan-tuan, Abu Hurairah mengungkapkan satu hadis. Abu Hurairah itu merupakan salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat rapat dengan Nabi, kan. Walaupun Abu Hurairah itu selamat bersama dengan Nabi. Yang kita sebut Abu Hurairah itu adalah orang yang masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Maknanya di Madinah lah. Selepas Nabi berada 7 tahun di Madinah, barulah Abu Hurairah tu masuk Islam. Abu Hurairah asalnya bukan namanya Abu Hurairah, tapi nama Islamnya Abdurrahman, yang diberi oleh Rasulullah lepasnya masuk Islam, kan. Dan gelaran Abu Hurairah itu pun diberi oleh Rasulullah, sebab kesukaan Abu Hurairah itu kepada anak kucing, anak pusat betina. Kesukaannya bermain dengan anak pusat. Lalu Rasulullah menggelarkannya gelaran sebagai Abu Hurairah, bapa kepada kucing betina, anak kucing betina. Dan walaupunnya selamat bersama dengan Rasulullah, lepas masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, dan Rasulullah lepas 4 tahun daripada Rasulullah wafat, Rasulullah meninggal. Tapi dia banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah. Dikatakan dia meriwayatkan hadis ada 5,374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dan dia selainnya, walaupunnya lambat masuk Islam, tapi dia suka bertanya juga dengan para sahabat-sahabat yang lain yang lebih lama hidup dengan Rasulullah, seperti Abu Bakar, Umar, Aisyah, Usamah, Ubay bin Ka'ab, dan sebagainya. Yang dikatakan Abu Hurairah itu merupakan ahli fatwa yang besar, yang tawaduk dan yang sangat kuat beribadah. Dan Abu Hurairah itu termasuk dalam golongan ahli sufah. Kalau kita naga di Masjid Nabawi, ya, ada satu tempat di belakangnya, tuan-tuan, yang yang macam ada sepadan, tempat ahli sufah, atau tempat orang-orang yang kita madah, orang yang miskin di kalangan para sahabat yang hidup di sini, yang tinggal di kawasan ahli sufah, termasuklah Abu Hurairah. Tapi selepas kewafatan Rasulullah, Abu Hurairah itu dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia meninggal pada tahun 58 Hijrah, dan dikebumikan di perkuburan Baqi' sebelah daripada Masjid An-Nabawi. Ya, Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah bercerita, tuan-tuan, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyada ka'annama
sira min fiddah rijal asy-sya'b. Rasulullah Abu Hurairah menyebut bahawa adalah kulit Nabi itu yang putih bersinar, putih. Tapi diumpamakan oleh Abu Hurairah itu seperti min fiddah, seperti warna perak, perak yang ditempa. Putih bersinar seperti warna perak yang seperti perak yang ditempa. Tapi kalau kita nanggap perak bukan putih, silver, bukan putih. Tapi maksud Abu Hurairah itu adalah sinaran warna kulit Nabi itu, pancaran daripada kulit Nabi itu, seumpama disebut sebagai bagaikan ditempa oleh perak. Sinaran yang lahir daripada kulit Rasulullah. Sebab kalau kita madah sebelum tu, kulit Nabi, riwayat-riwayat sebelum tu dipadah bawah putih kemerahan, kan? Bila dipancar oleh cahaya matahari, kelihatan kulit Nabi itu putih kemerahan. Tapi kalau terdedah, tidak terdedah kepada maksudnya di bawah pakaian, terdedah kepada cahaya matahari, maka kulit Nabi itu putih bersinar. Putih bersinar. Digambarkan oleh para sahabat bagaimana keadaan kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hadis lain tuan-tuan menyebut, diriwayatkan daripada Sa'id Al-Jurairi menceritakan, Sa'id Al-Jurairi itu ada tabi'in juga, tabi'in yang sempat bertemu Rasulullah, tapi sempat bertemu dengan para sahabat Nabi, yang mendengar daripada Abu Tufail radhiyallahu an. Abu Tufail itu ayah sahabat Nabi, yang merupakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Tufail tuan-tuan, yang melihat sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam nyamadah, Rasulullah, aku melihat Nabi dan tidak ada lain lagi di dunia tu seperti Nabi, sepertinya melihat Rasulullah tu nyamadah, sifatkannya nyamadah Rasulullah tu putih berseri, seorang yang tampan dan seorang yang sederhana keadaannya, yang menggambarkan kulit Nabi putih berseri. Rasulullah seorang yang tampan, yang kacak, yang menarik, yang indah. Siapa saja yang melihat Rasulullah tu akan melihat pada fizikal wajah baginda tu seada bandingan kepada orang lain. Dan tubuh Nabi dalam keadaan yang sederhana. Sederhana tu maksudnya dari sudut ketinggian, dari sudut lebarnya, dari sudut saiz wajahnya, dari sudut rambutnya dan sebagainya. Maka Allah menciptakan Rasulullah tu dalam keadaan yang cukup sempurna, yang kita madah, yang ciptaan yang dilihat oleh para sahabat itu merupakan ciptaan yang terbaik yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gigi Rasulullah tuan-tuan, kita sebut je sebelum tu, ada hadis lain yang menyebut tentang gigi Rasulullah pun sama, dipadah bahawa gigi Rasulullah tu renggang sedikit, bukan terlampau rapat, gigi hadapan. Ibnu Abbas madah, Ibnu Abbas kalau kita madah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abbas adalah bapa saudara Rasulullah. Tapi kalau kita madah Ibnu Abbas itu adalah merupakan anak kepada Sayyidina Abbas, iaitu sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas tu lahir, Rasulullah dah besar nya lahir. Dan Ibnu Abbas tu namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, bila Rasulullah diutuskan, nya baru lahir, dan bila Nabi wafat nya berumur dalam lebih kurang 13 ke 15 tahun. Tapi
Tapi Nabi doakan Ibn Abbas tu jadi orang yang faqih, jadi orang yang yang bijak dan sebagainya. Maka sebenarnya Ibn Abbas tu jadi orang yang faqih dalam ilmu agama, yang faqih dalam hadis dan sebagainya, dan yang wafat pada umur 71 tahun, umur 71 tahun, lebih kurang dalam 67 ataupun 68 Hijrah yang wafat. Dan dikatakan beliau merupakan orang yang banyak menangis, golongan yang seorang ahli ibadah yang banyak menangis kerana Allah melazimi untuk berpuasa pada hari Isnin dan hari Khamis. Yang kita sebut sebagai Ibn Abbas. Apa dikata oleh Ibn Abbas, tuan-tuan? Yang menceritakan gigi depan Rasulullah tu, antara satu sama lain giginya renggang sedikit, yang ini tidak terlalu rapat. Dan apabila baginda bercakap, seolah-olah ada terbit cahaya yang keluar daripada celah-celah gigi hadapannya. Maknanya lihat gigi Nabi tu terlalu rapat, tapi ada renggang sedikit. Tapi renggangnya bukanlah terlampau renggang sehingga kita nampaknya si kaca ataupun si cantik. Dan renggangnya bukan ada patah giginya, bukan ada rongak gigi dan sebagainya, tapi renggangnya di antara satu gigi dengan satu gigi yang lain, tuan-tuan, nampak pemisahnya sedikit. Bukannya rapat. Gigi-giginya dimaksudnya gigi depan Nabi, gigi depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan ciri-ciri fizikal yang disebut oleh para sahabat Nabi, yang boleh kita simpulkan, tuan-tuan, daripada hadis-hadis yang saya baca sebelum tu, tuan-tuan, tentang ciri fizikal Nabi. Mungkin kita boleh simpulkan antara yang terdapat dalam hadis-hadis yang daripada mula saya sebut sebelum tu. Pertama, tentang ketinggian Nabi. Para sahabat mengungkapkan ketinggian Nabi itu tidak terlalu tinggi dan tidak pula rendah ataupun tidak pendek, tetapi ketinggian Nabi itu sederhana. Kalau berdiri di antara yang tinggi dengan yang rendah, Nabi merupakan ketinggian yang sederhana. Keduanya, warna kulit Nabi. Kita sebut warna kulit Nabi itu adalah putih kemerahan, nyesik terlampau putih dan sik merah. Sik terlampau, tidak terlalu merah, tapi disebut bahawa putih kemerah-merahan kulit Rasulullah. Ketiganya, rambut Nabi. Kita sebut juga sebelum itu adalah rambut Nabi bukan kerinting dan bukan lurus, tapi rambut Nabi adalah di tengah-tengah, di antara kerinting dengan lurus, iaitu ikal yang beralu, dan panjang rambut Nabi melebihi daripada telinga, dan ada kalanya mencecah kepada bahu baginda, tapi ada kalanya sampai ke bahu. Nya melebihi daripada cuping telinga tu, tapi di antara cuping telinga dengan bahu Nabi, rambut Rasulullah. Kelak kita perbahaskan kelak, tuan-tuan, adakah kalau kita mandang rambut Nabi panjang tu, adakah mesti kita ikut, kan? Adakah semestinya sunnah yang merujuk kepada fizikal Nabi tu, adakah semesti kita ikut? Ya, ada perbahasan lagi, kan, yang kadang-kadang mengikut adat satu tempat yang melihat kepada perkara tersebut. Tapi kalau warna rambut macam Nabi tu, si mencecah bahu, saya ada masalah. Hanya nak minang rambut si mencecah bahu. Mun nak ikut sunnah, mun nak ikut Nabi, kan, tapi jangan mencecah melebihi daripada bahu. Sebab ada kita nanggal lelaki, minang rambut panjang melebihi daripada bahu. Sedangkan kalau kita nanggal yang ditunjuk oleh Rasulullah, rambut Rasulullah
tidak melebihi, tidak mencecah sampai ke bahu. Si akan melebihi daripada bahu baginda. Keempatnya tuan-tuan, ciri fizikal Nabi itu cantik dan sempurna. Kita sebut ukuran kepala Nabi besar, sesuai dengan badannya. Leher Nabi jinjang, maknanya nampak pemisah di antara kepala Nabi dan badannya. Leher Nabi bukan pendek, tapi bila kita sebut jinjang atau nampak jelas pemisah di antara kepala dan badan Nabi dengan lehernya yang jinjang tersebut. Perut Nabi tuan-tuan, tubuh Nabi si gemuk. Nabi tidak gemuk dan tidak terlampau, tidak kurus, tapi sedar-sedar. Perut Nabi dan dada Nabi sejajar. Kita madah dada Nabi dan perut Nabi sejajar, yang menunjukkan bahawa perut Nabi si buncit. Kan Nabi si kita madah bahasa kita tu bukan. Nabi si boy. Yang boleh, yang tu patut kita ambil contoh nak. Yang boleh kita belajar sebenarnya, yang Nabi pesan makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Jangan berhenti sehingga terlebih kenyang sampai sedar 3 kali kan. Maknanya kita nak madah bahawa ayat yang patut kita ikutlah cabaran kepada saya dan tuan-tuan, supaya jangan put kita lebih daripada dada kita. Nabi sejajar, perut dengan dadanya sejajar. Dan kalau para sahabat yang melihat Rasulullah yang melihatnya, dan kalau pun orang lain melihatnya tuan-tuan, akan merasakan tidak ada yang lebih kacak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sendi-sendi tulang Nabi. Dalam hadis sebelum itu disebut juga bahawa tulang pangkal bahu Nabi tu, dan penemu di antara tulang bahunya, benjolan pada tulang bahunya tu kelihatan agak besar. Kalau tulang tu nampak kan, dikatakan agak besar, nampaklah tulang bahunya dan tulang pangkal bahu besar. Kemudian jarak antara dua bahunya lebar, iaitu dada Nabi itu bidang. Dada Nabi bidang. Tulang lengannya panjang. Tapak tangannya lebar dan berisi. Dan jari jemari Nabi itu, 5 jari Nabi itu panjang. Kemudian ciri-ciri yang bila kita sebut ciri-ciri ya tuan-tuan, fizikal Nabi itu macam dia yang menunjukkan bahawa Nabi itu tegap, kan, tubuh Nabi tegap, sasa dan kuat, bukan lemah, tapi kelihatan bila fizikalnya ditunjukkan macam dia adalah Rasulullah itu seorang yang kuat, tegap, dan sasa. Kemudian bulu pada badan Rasulullah, badan baginda tidak berbulu pada keseluruhan badannya tuan-tuan. Akan tetapi ada tempat-tempat tertentu sahaja yang berbulu, yang dilihat oleh para sahabat, yang ada bulu halus sebaris daripada dada sampai ke pusat. Bulu halus saja yang sebaris daripada dada sampai ke pusat baginda. Wajah baginda yang kita sebut tadi, wajah Nabi bukan bulat, si juga tirus, tetapi agak bundar, ya, bukan bulat dan bukan tirus, tapi agak bundar. Dahinya nampak luas, menggambarkan kecerdikan Nabi tu. Dua alis matanya nipis dan panjang. Alis mata panjang dan melengkung, tetapi si bertemu, kan, si bertemu dua alisnya. Hidung Nabi mancung, hidungnya mancung, kedua pipinya rata tetapi tidak cekung, tembam pun
tembam, berisi tembam pun bukan, tapi cengkung pun bukan, tapi dikatakan rata, mulut Nabi lebar, dan keindahan wajah dan rupa para Nabi itu seumpama bulan purnama, sinaran bulan purnama, bahkan lebih cantik daripada bulan purnama bagi sesiapa yang memandang wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Mata Nabi, tuan-tuan, anak mata Nabi, kalau yang hitamnya, memang hitamnya nampak hitam, hitam pekat, hitam ada. Tapi mata putih Nabi tu, yang berada di luar mata hitam Nabi, nampak putih kemerahan. Yang bukan putih yang putih benar, tapi ada putih kemerahan pada mata putih Rasulullah. Tapi kalau yang hitamnya, memang hitam, nampak kehitamannya. Bulu mata Nabi, bulu mata dekat mata tu, bulu mata tu panjang dan atau lentik, panjang. Kemudian siapa yang nangga Nabi, seolah-olah Nabi bercelak, ada nak celak. Orang Arab tu biasa makin celak lah, nampak hitam pada alis matanya kan. Tapi Rasulullah tu hanya semakin celak, tapi seolah-olahnya makin celak. Hitam kalau makin celak tak nampak nak hitaman celak pada di alis pada kawasan matanya. Tapi Rasulullah makin celak, tapi wananganya seolah-olahnya makin celak. Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan gigi Nabi, tuan-tuan, yang kita sebut tadi adalah gigi hadapan Nabi sedikit jarak renggang, tidak terlalu rapat, nampak jarang ada celah di antara gigi, ada celahan yang nampak pada gigi hadapan Rasulullah. Dan apabila dikatakan Rasulullah tak senyum atau Nabi bercakap, seolah-olah ada cahaya yang terpancar daripada celahan gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sebut sebagai fizikal Rasulullah yang sempurna yang Allah ciptakan, sempurna yang sederhana. Tapi bandingannya kepada orang lain, tuan-tuan, maka Rasulullah lebih baik daripada mana-mana orang. Kalau orang melihat kan kesempurnaan kepada wajah baginda, tubuh baginda, ciri-ciri fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ya, tuan-tuan, dari sudut adab dan akhlak, apa taujihat nabawiyah yang boleh kita ambil daripada ciri-ciri fizikal Rasulullah tu. Yang kita sebut tadi adalah Rasulullah tu bercirikan sederhana. Sederhana. Sebabnya dalam yang mungkin boleh kita ambil pengajarannya, tuan-tuan, ciri-ciri sederhana atau yang boleh kita amalkan kan dalam kehidupan seharian kita. Mungkin dari sudut fizikal memang siapa kan yang telah dijadikan oleh Allah, siapa kita nak ambil. Dari sudut bentuk wajah Rasulullah, hidung Nabi dah mancung, kulit Nabi dah putih, yang memang kita ada pilihan. Memang yang diciptakan kepada kita itulah kan. Kalau kita lahir dengan kulit yang gelap lah. Kalau kita diciptakan dengan kulit sawo matang, ialah kulit kita. Jangan madah nak ikut Nabi, kulit Nabi putih kemerahan, lalu mula pembedahan kulit, ataupun lalu merendam dirinya dalam klorok, putih dirinya nak. Sedar. Ciri-ciri fizikal macam dia siapa diubahnya, jangan diubah. Cuma barangkali yang ciri sederhana yang boleh kita polah, dan contoh tadi kan kita nyebut Nabi tu, dada dengan perut Nabi sejajar. Boleh kita ubah nak. Dari sudut gaya hidup kita, dari sudut pemakanan dan sebagainya, supaya tidak berlebihan. Ia nak menggambarkan Nabi bukan orang berlebihan dalam bab makanan. Sebab bila kita baca sirah dan sejarah, Nabi tu banyak berpuasa. Musim dan makanan Nabi puasa. Bukan sekadar puasa wajib bulan Ramadan, tapi bukan sekadar puasa-puasa yang Isnin, Khamis, puasa Arafah dan sebagainya. Tapi kalau contoh sekadar makanan, tuan-tuan, Nabi pun berpuasa. Nabi berpuasa. Kemudian gaya hidup tadi, sama juga kita nyebut sebelum tu, tuan-tuan,
pelantikan rasmi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul tu umur 40 tahun kan. Kita dah cerita sebelum tu, wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi ketika di Gua Hira ketika Nabi berumur 40 tahun. Dan umur 40 tahun tuan-tuan merupakan umur yang matang. Kita dah matang sepatutnya, kita dah sedar kehidupan kita. Dan seharusnya tuan-tuan kita mengubah gaya hidup kita lebih serius kepada agama dan kepada akhirat bila kita dah mencecah hampir 40 tahun kan. Tapi sebelumnya memang dah beramal, tapi bila dah mencecah umur 40 tahun tu, kita nak beriktibar daripada umur Rasulullah. Allah taklifkan, Allah beri suatu tanggungjawab kepada Rasulullah tu untuk menyampaikan wahyu Allah, untuk menyampaikan dakwah bermula daripada umur 40 tahun, yang menyebarkan kepada orang lain dakwah baginda. So umur 40 tahun tu kita perlu mengingatkan. Seedar nak ulang lagi, nak macam-macam nak bertemukan. Maka ia peringatan kepada kita bila mencecah umur 40 tahun tu, maka semestinya kita lebih serius lagi. 40 tahun ke atas lah, mudah 50 tahun, 60 tahun lagi lah lebih serius lah, lagi lah lebih dekat kita ke arah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian rasa cinta tuan-tuan, bila kita dah dengar tentang ciri-ciri fizikal Rasulullah, sifat Rasulullah tu, sepatutnya lebih lagi menanamkan rasa cinta dan kasih kita kepada Rasulullah, untuk kita sentiasa meningkatkan ilmu dan pengetahuan tentang diri Nabi, kepribadian Nabi dan sirah Rasulullah. Kita sebut si kenal maka si cinta, tidak kenal maka tidak cinta kan. Bila kita kenal walaupun tidak bertemu, walaupun tidak bersua depan mata kita, tapi kita kenal berdasarkan apa yang diceritakan oleh para sahabat tentang ciri fizikal Nabi, maka lebih lagi kecintaan kita kepada Rasulullah. Bila digambarkan dengan Nabi itu seorang yang baik sifatnya, yang sempurna fizikalnya dan sebagainya, maka kecintaan kita lebih lagi datang bila digambarkan dengan sebegitu tuan-tuan. Dan semestinya Rasulullah itu menjadi ikutan terunggul kita. Kalau ditanya mana-mana orang Islam, kalau ditanya siapa ikutan terbaik untuknya, maka seada lain. Yang pertama pastinya kita jawab adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar kepada anak kita kan, kepada cucu kita, kalau ditanya siapa role modelnya, siapa ikutan terbaiknya, sewajibnya memang kita jawab adalah manusia itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas saya barulah orang lain. Tapi tempat pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari sudut fizikalnya, dari sudut akhlaknya, dari sudut penampilannya dan sebagainya, maka kita ambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian petah bercakap tuan-tuan digambarkan Rasulullah merupakan manusia yang petah bercakap. Ia menjadi dorongan kepada kita juga untuk menjadi seorang yang pendakwah ataupun seorang yang menyampaikan risalah Allah dengan petah, dengan lancar, dengan sempurna. Kita lihat sebagaimana Rasulullah tu bila bercakap dapat difahami, dan Rasulullah akan ulang juga percakapan baginda, melihat keadaan dan situasi. Kemudian Rasulullah seorang yang tawadhu. Bila berjalan, saya sebut juga minggu lepas, Rasulullah untuk bilanya berjalan seolah-olah seperti menuruni ceruk. Kalau kita turun daripada bukit tuan-tuan, kita seolah-olah kita menunduk badan kita. Ya Rasulullah, maknanya Rasulullah tu banyak memandang ke bawah, banyak memandang bumi. Tumpuan baginda kepada akhirat banyak, lebih banyak memandang bumi daripada memandang benda-benda yang lain kan. Seolah-olahnya nak nyebut bahawa Rasulullah lebih menumpukan kepada akhirat berbanding kepada dunia. Tapi dunia tetap berjalan, tetaplah Rasulullah hadapi, tapi matlamatnya adalah akhirat. Sama aja kita kan. Dunia bukan matlamat, tapi akhirat matlamat kita. Dunia itu sebagai persinggahan sementara untuk kita
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ya, antara adab dan yang boleh kita ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ajak untuk pagi tu, mudahan tuan-tuan pertemuan kita ada manfaatnya. Kita bincang tentang ciri-ciri fizikal Rasulullah dan bagaimana kita boleh mengambil pengajaran ataupun kita boleh mengambil taujihat daripada apa yang digambarkan kepada fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa itu saja. Mohon maaf atas segala keterlanjuran, kekurangan terkasar bahasa. Minggu depan saya dah lah. Saya di luar kawasan minggu depan. Saya dah tulis minggu depan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.